Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Suhaili bin Ahmad Sabri, Pengundi Hartanah Berdaftar ataupun Estate Negotiator ID nombor 16724. Saya bermula dalam bidang ini sejak tahun 2015 dan sehingga kini masih lagi aktif mengendalikan kes-kes jual beli dan sewaan hartanah. Pada slot ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan forms and timeline. Sebagai negotiator, kita adalah sebahagian daripada proses permulaan. Di awal permulaan melibatkan kes urusan jual beli dan sewaan. Dalam proses ini, banyak perjanjian-perjanjian ataupun ikatan-ikatan yang digunakan sepanjang mengendalikan proses jual beli dan sewaan. Yang pertama, untuk kes jual beli. Permulaannya adalah hartanah yang ingin dijual dan kita sebagai estate negotiator mesti ada satu lantikan ataupun perjanjian yang bertulis dengan pemilik hartanah. Okey, oleh sebab itu, agensi telah menyediakan satu standard form yang dinamakan sebagai Authorization to Sell, yang mana lebih dikenali sebagai ATS. Lantikan ini terbagi kepada dua. Satu adalah lantikan eksklusif. Lantikan eksklusif bermaksud pemilik hartanah tersebut melantik hanya seorang sahaja perundi hartanah pada satu-satu masa. Manakala lantikan non-eksklusif adalah pemilik hartanah berhak melantik mana-mana ejen pada masa yang sama. Yang kedua, juga melibatkan dalam kes jual beli hartanah. Satu lagi form yang selalu digunakan oleh negotiator adalah offer to purchase ataupun dikenali sebagai OTP. Form ini digunakan apabila mana-mana pembeli yang berminat terhadap mana-mana hartanah akan membuat satu offer yang bertulis kepada pihak penjual. Maklumat yang dinyatakan dalam OTP tersebut adalah seperti harga belian, earnest deposit ataupun booking, balance deposit dan juga baki harga belian. Dalam OTP tersebut juga disertakan tempoh masa ataupun terma-terma yang memerlukan persetujuan pihak penjual. Negosiator akan kemukakan OTP tersebut kepada pihak penjual untuk persetujuan ataupun sebaliknya. Jika pihak penjual bersetuju dengan offer dan terma-terma yang dinyatakan dalam OTP tersebut, OTP itu comes to a binding contract ataupun lebih senang kita nyatakan sebagai kontrak yang sah, dan pada kemudiannya akan dimasukkan dalam perjanjian jual dan beli ataupun SPA. Selain daripada form-form yang terlibat, setiap negotiator juga perlu mempunyai kefahaman berkenaan dengan tempoh masa ataupun proses yang diambil ketika mengendalikan urusan jual beli. Jika kita lihat pada standard timeline yang seperti berikut, aktiviti setiap negotiator bermula daripada satu lantikan untuk menjual daripada pihak penjual. Pada stage ini, negotiator akan menggunakan ATS form sebagai satu lantikan bertulis oleh pihak penjual. Pada masa yang sama ataupun pada masa yang lain, setiap negotiator juga perlu membuat inspection terhadap hartanah tersebut. Negotiator juga perlu memastikan dokumen-dokumen hartanah tersebut adalah lengkap dan yang paling penting adalah pihak yang melantik adalah pemilik berdaftar untuk hartanah tersebut. Selepas kita melakukan inspection, bermulalah aktiviti-aktiviti pengiklanan dan viewing untuk mendapatkan prospek ataupun pembeli. Apabila mana-mana pembeli yang berminat terhadap hartanah tersebut, negotiator perlu menasihatkan untuk membuat satu offer dan meletakkan sejumlah ataupun satu amount ni sebagai booking ataupun earnest deposit. Standard yang kita gunakan sebagai
amount deposit adalah 3%. Sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak penjual untuk bayaran kepada fees agent ataupun negotiator. Earnest deposit tersebut perlu dimasukkan ke dalam client account agency dan melengkapkan offer to purchase ataupun OTP form untuk dikemukakan kepada pihak penjual. Jika penjual bersetuju, negotiator perlu membantu pembeli untuk membuat permohonan pembiayaan jika perlu kepada mana-mana bank dengan melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank. Setelah pembiayaan diluluskan, negotiator perlu membantu pihak pembeli untuk mendapatkan khidmat peguam bagi membuat satu perjanjian jual beli dan perjanjian pembiayaan. Setelah perjanjian jual beli dipersetujui oleh pihak pembeli dan pihak penjual, negotiator perlu menasihatkan pembeli untuk menyediakan satu lagi amount ataupun satu lagi jumlah amount iaitu balance deposit sebanyak 7% dan kos khidmat peguam atau kos-kos yang lain dan yang terlibat. Okay. Setelah perjanjian jual beli dipersetujui oleh pihak pembeli dan pihak penjual, negotiator perlu menasihatkan pembeli untuk menyediakan satu lagi amount iaitu balance deposit. Kebiasaannya 7% dan kos khidmat peguam dan lain-lain kos yang terlibat. Setelah perjanjian ditandatangani dan proses selanjutnya diambil oleh peguam yang dilantik, negotiator telah dibenarkan untuk membuat claim commission kepada agensi untuk kes yang dikendalikan. Pada masa yang sama, negotiator perlu mengikuti perkembangan proses sehingga penyempurnaan pindah milik dan serahan kunci kepada pembeli. Tempoh masa dalam mengendalikan proses jual beli adalah bergantung kepada jenis hartanah. Sama ada hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan yang pada kebiasaannya pada hartanah pegangan pajakan ataupun leasehold dan yang tidak mempunyai sekatan kepentingan yang pada kebiasaannya pada hartanah pegangan bebas ataupun freehold. Untuk hartanah yang tiada sekatan kepentingan, freehold, tempoh bermula daripada perjanjian jual beli ditandatangani adalah lebih kurang 3 hingga 4 bulan jika mempunyai hak milik individu ataupun strata. Manakala tempoh yang akan diambil untuk menyelesaikan proses jual beli akan mengambil masa 6 hingga 7 bulan jika tidak mempunyai hak milik individu. Bagi hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan pula ataupun leasehold, tempoh bermula daripada perjanjian jual beli ditandatangani adalah 6 hingga 7 bulan jika mempunyai hak milik individu ataupun strata. Okey, tadi kita telah membincangkan form dan timeline berkenaan dengan kes-kes melibatkan jual beli. Kali ini kita sambung dengan form dan timeline jika melibatkan sewaan. Untuk kes sewaan, permulaannya adalah hartanah yang ingin disewakan dan kita sebagai negotiator perlu mendapatkan satu latikan bertulis dengan pemilik tentang hartanah yang ingin disewakan. Ini adalah satu bentuk lantikan ataupun ikatan antara pemilik dengan negotiator. Oleh sebab itu, agensi juga telah menyediakan satu standard form yang dinamakan sebagai Authorization to Let. Jika tadi kita membincangkan tentang forms dan timeline yang digunakan untuk mengendalikan kes-kes jual beli, kali ini kita membincangkan forms dan timeline yang digunakan dalam mengendalikan kes-kes sewaan. Seperti kes jual beli, bila melibatkan kes sewaan hartanah, negotiator juga perlu ada satu ikatan dan perjanjian yang bertulis dengan pemilik dan selepas itu ikatan antara penyewa dan pemilik. Untuk ikatan antara
negotiator dengan pemilik, agensi juga telah menyediakan satu standard form untuk menyatakan lantikan bertulis oleh pihak owner. Lantikan ini juga terbahagi kepada dua, iaitu satu eksklusif dan satu lagi lantikan bukan eksklusif. Yang kedua, dalam kes mengendalikan kes-kes sewaan, satu lagi form yang selalu digunakan adalah agreement to rent, yang mana form ini digunakan apabila penyewa berminat untuk menyewakan hartanah tersebut dan membuat satu offer kepada pemilik. Dalam offer tersebut juga dinyatakan tema-tema dan tempoh sewaan untuk mendapat persetujuan pemilik. Jika pemilik bersetuju, dokumen ini juga adalah menjadi binding contract dan pada kemudiannya akan dimasukkan ke dalam perjanjian sewaan. Timeline untuk sewaan. Sama seperti kes jual beli, bermula daripada satu lantikan daripada pemilik, negotiator akan memulakan aktiviti-aktiviti pengiklanan dan viewing. Jika ada prospek yang membuat offer dan offer tersebut diterima oleh pemilik, negotiator akan meminta penyewa meletakkan satu amount deposit yang dipersetujui oleh pemilik pada permulaannya, dan kemudian sebahagian deposit tersebut menjadi satu fees kepada agensi dan perlu dimasukkan dalam akaun agensi. Selebihnya akan dikemukakan kepada pemilik bersama perjanjian sewaan. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.